أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 20, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 20, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika ada ia najis, dan jika ada ia najis hukmi, dan jika ada ia najis hukmi, iaitu yang tiada baginya jirim dan segala sifat. Dan jika ada ia najis hukmi ni ataf pada kata jika ada ia aini. Sambung di atas, sambung di atas baris yang kelima daripada atas, disambung situ. Baris yang kelima daripada atas, bermula kaifiyah, bermula cara membasuh najis. Bermula kaifiyah, bermula cara membasuh najis jika ada ia najis aini atau atas. Ini sambung dia. Dan jika ada ia najis hukmi, itu sambungan situ. Baik kelima daripada atas, bermula kaifiyah, cara membasuh najis. Jika ada ia najis aini, hendaklah dihilangkan ainnya dahulu, yakni jirimnya, dan dihilangkan segala sifatnya. Dan jika ada ia najis hukmi, apa dia najis hukmi? Iaitu yang tiada bagi jirim dan segala sifat. Jika ada ia najis hukmi, jawabnya maka membadai sekali lalu air atasnya jua. Itu jawab dia jika. Iaitu di tengah tu nak mendatangkan apa dia najis hukmi. Itu jumlah muqtaridah dia panggil. Dia selit tengah tu. Dia selit tengah. Sekarang ni, dan jika ada najis hukmi, kalau teruslah. Dan jika ada ia najis hukmi, maka memada. Situlah kalau nak terus, maka memadai sekali lalu air atasnya juga kalau nak terus. Tapi dia selit sekejap, dia berhenti sekejap, tak selesai lagi ni. Dan jika ada ia najis hukmi, kalau gitu mana? Nanti dulu. Najis hukmi tu apa barang? Dia selit tengah tu. Iaitu najis hukmi yang tiada baginya jirim dan segala sifat. Didatangkan
selit tengah tu. Kalau ikut terus, dan jika ada ia najis hukmi, maka jawab dia memadai sekali lalu air atasnya jua. Ada diselitkan dengan apa dia najis hukmi. Satu najis aini, satu najis hukmi. Najasah ainiyah, najasah hukmiyah. Yang sekarang ni membicarakan kaifiyah menyucikan najis yang mutawassitah. Kaifiyah menyucikan najis yang mutawassitah. Di bawah tu didatangkan kaifiyah cara menyucikan najis mukhaffafah, dan diakhiri dengan najis diakhiri bawah tu najis mughallazah. Cuma mughallazah tu dia turun bawah sikit lah. Sekarang ni bicara kaifiyah menyucikan najasah mutawassitah, najis yang pertengahan, selain daripada susu kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun, selain daripada najis anjing dan babi. Semua najis mutawassitah. Kemudian najis yang mutawassitah yang pertengahan ni, kalau mukhaffafah ringan, kaifiyah menyucikannya mudah. Mughallazah berat, kaifiyah cara menyucikan najis mughallazah dia payah sikit. Mutawassitah ni pertengahan, cara menyucikan najis pertengahan sahaja. Nak kata mudah tidak, nak kata payah pun tidak. Kemudian najis mutawassitah ni ada 2, aini dengan hukmi. Yang terdahulu najis aini dia tidak datangkan. Apa dia najis aini? Dia tidak datangkan. Hak atas dahulu kan. Jika ada ia najis aini, hendaklah dihilangkan. Itu cara membasuh najis aini. Najis aini itu apa? Dia tak cerita. Najis hukmi baru didatangkan. Najis aini hak atas tu, musuh 6 daripada atas tu. Jika ada ia aini, hendaklah bagi pada cara menyucikan najis ludah. Aini itu apa dia? Iaitu tak mari, tak ada. Hukmi je. Iaitu najis hukmi yang tiada baginya jirim dan segala sifat. Jadi hak aini tidak datangkan bermakna hak aini sebalik daripada hak hukmi. Di asalnya najis aini ni najis yang ada ain, ada jirim, ada zat dia. Itu asal makna. Asal makna najis aini najis yang ada ain, ada jirim, ada zat dia. Asal makna. Najis hukmi ni najis pada hukum. Najis pada hukum ni macam mana? Kalau kira-kira sebalik daripada aini, dengan bahawa najis pada hukum ni tiada baginya ain, jirim, zat, tak ada. Tak sini. Dia 2 sini. Jirim dan juga sifat. Jadi apabila najis hukmi, najis yang dibangsakan pada hukum ni, najis pada hukum, iaitu yang tiada baginya bagi najis hukmi jirim dan segala sifatnya, yakni dan tiada baginya segala sifatnya. Najis hukmi ni bukan hanya tiada baginya ain, jirim, zat, bahkan tiada baginya sifat. Bererti najis aini ni bukan hanya najis yang ada ain, ada jirim, ada zat,
Bahkan kalau ain sudah tidak ada, jirim sudah tidak ada, zat sudah tidak ada, sifat masa lagi ada, dipanggil aini lagi. Dan aini asalnya yang dibangsakan kepada jirim, zat. Kita faham tak? Ain, faham ain? Ain ni ada makna mata, ain juga. Ainun, mata. Di sini ainun ni dengan makna zat jirim. Ain dengan makna zat jirim. Sebab tu dalam ayat Al-Quran, ialah dalam ayat Al-Quran ada ayat menyebut aini, mata aku, kalau terjemah mata. Tapi ain bukan hanya mata. Itu dipanggil ayat mutasyabihat. Satu ayat bi'ayunina, dengan mata-mata kami. 4 ayat dalam Al-Quran. Kami di situ Allah Ta'ala lah. Jadi macam mana ni ain ni, mata ni? Ain ada makna mata, ain ada makna jirim, ada makna zat. Dia ada beberapa makna. Jadi bila ada beberapa makna ni lah, jadi ulama terdahulu serah makna kepada Allah, tidak datangkan makna, gitu je lah. Ada ni. Dia ayat Al-Quran ni bahasa Arab, tapi bahasa Arab ni dia terkadang lafaz yang mushtarak dipanggil. Satu perkataan, satu lafaz, tapi maknanya berbilang, maknanya banyak. Contohlah, contoh kena beringat dalam FB tu. Ayat Al-Quran menyebut istiwa atas arash. Istiwa. Ayat Quran menyebut summastawa 'alal arsh. Istawa yastawi istiwaan, itu masdar. Jadinya dalam Quran menyebut Allah istiwa atas arash. 7 ayat istiwa atas arash. Istiwa ada belas makna. Bahasa Malaysia ada tak satu perkataan yang maknanya banyak sungguh dengan satu perkataan? Ada tak bahasa Melayu? Satu perkataan, tapi dia ada berbagai-bagai makna dengan satu perkataan. Ada bahasa Malaysia? So Dua makna tak apa dah. Istiwa ada belas makna. Bahasa Melayu ni satu perkataan, satu kalimah ada 2 makna. Apa perkataan? Tak ada nak mikir sebab dah bawa buku bahasa Malaysia. Waktu tinggal rumah dah buku SPN, STP di rumah belakang dah. Tak ada nak mikir. Jadi istiwa tu ada belas makna. Maka ulama terdahulu masalah serah makna kepada Allah. Wajib imani Allah Ta'ala istiwa atas arash. Sebab apa? Itu ayat Al-Quran. Tidak imani Allah istiwa atas arash, kufur kerana tidak beriman dengan Quran. Tapi golongan terpesong ni, empat imam mazhab berpegang Allah berada di atas arash. Empat imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali berpegang Allah berada atas arash. 4 imam tu orang Melayu. Orang Melayu tu dia kata berada tu. Tak, berada tu kan bahasa Melayu tau. Imam Hanafi orang Melayu, Imam Maliki orang Melayu. Dah berada. Dah. Imam tu mengatakan Allah istiwa. Memanglah. Itu ayat Quran. Semua orang akan beriman. Istiwa mana berada lah. Tu kamu terjemah. Bukan imam yang terjemah. Kamu orang Melayu yang sesak terjemah gitu. Lepas tu letak terjemah sesak Melayu dia tu kepada imam 4 mazhab. Ni. Yang sesak lagi menyesakkan. Lepas tu dia masuk FB. Dia ingat macam mana?
Empat imam berpegang Allah berada atas arah. Tu kata imam 4 mazhab ni orang Melayu ke? 4 imam berpegang Allah istiwa atas arasy. Bukan 4 imam. Semua orang yang beriman akan berpegang Allah istiwa atas arasy. Sebab Al-Quran menyebut. Istiwa makna apa? 4 imam tadi serah makna kepada Allah. Bukan terjemuh dengan berada. Terjemuh berada tu orang Melayu yang sesat yang menyesatkan. Ia letak pada imam. Ni. Ada ni. Tu kata tu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, orang Melayu. Sebab mereka berpegang Allah berada di atas arah. Orang Melayu mereka. Sebab mereka berpegang Allah berada. Dan mereka tidak kata berada sebab berada itu bahasa Malaysia. Betul? Mereka berpegang Allah istiwa atas arah. Memanglah itu akidah Quran. Berada. Berada tu kamu terjemah dengan bahasa Melayu. Hak terpesong. Itu bukan jalanan 4 imam mazhab, bukan. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Istiwa ada belas-belas makna. Macam kita bicara ain. Ain di sini bukan pergi makna mata. Hak dalam Quran tu aini. Kalau ain aku, kalau tengok hak besok mata aku satu. Bi'ayunina, mata-mata kami jamak 3 ke atas. 4 kali dalam Quran. Itu dia panggil ayat mutasyabihah. Tu kemah pembicaraan sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Tapi ain di sini, ain ni zat, jirim, benda tu ain. Jadi kalau kita balik kepada najis ain ni, najis yang ada ain, ada jirim. Kalau hanya ada sifat, ain sudah tidak ada, jirim sudah tidak ada. Zat lah, ain, jirim, zat tula je lah. Jadi ain sudah tidak ada, jirim sudah tidak ada. Tapi sifat bau masih lagi ada. Sifat warna masih lagi ada. Tapi ain, jirim sudah tidak ada. Masih lagi dipanggil najis aini. Sebab apa? Najis hukuminya macam mana? Najis hukumi iaitu najis hukumi yang tiada baginya jirim dan segala sifat, yakni tiada baginya segala sifat. Tak ada, sifat pun tak ada, baru dipanggil hukmi. Kalau jirim ain dia tidak ada, tapi sifat bau masih lagi ada, dipanggil najis aini, bukan najis hukmi. Najis hukmi ni macam mana cara menyucikan najis hukmi? Maka memadai sekali lalu air atasnya jua. Kita datang ke air, kita siram air, kita alirkan air, suci, tak kosek pun tak apa dah. Sebab kita kosek, gosok ni nak menghilangkan dia punya sifat. Sekarang sifat sudah tidak ada. Nak gosok, nak menghilangkan. Menghilangkan apa? Adapun kalau jirim dia sudah tidak ada, tapi bau masih lagi ada, warna masih lagi ada, lalu air gitu tidak memada. Dia wajib kena gosok untuk menghilangkan sifat. Itu dia panggil najis aini. Jadi najis hukmi ni maka membadai sekali lalu air atasnya juga. Siram air dia, tak kosek tak apa dah. Tempat najis hukmi jadi suci, air yang digunakan jadi mustakmal. Tu sahaja. Sentuh tak tempat tu? Tak sentuh pun. Tempat tu ada bau. Ada bau bukan hukmi. Itu masih lagi ada sifat. Ada bau, itu aini kau kena hilanglah sifat dia. Ada pun hukmi, nak hilangkan apa? Nak hilangkan apa? Sifat sudah tidak ada, nak hilangkan apa?
Lepas tu memadai sekali, lalu air atasnya juga siram air je, alirkan air atasnya suci. Lepas tu dah air setuh-setuh dah air gosok-gosok dah gosok buat apa? Jadi ada lagi bau. Itu bukan hukmi, itu aini. Kalau aini wajib hilangkan kalau masih lagi najis aini sebab masih lagi tinggal sifat, maka wajib hilangkan sifat. Jadi hukmi ni hanya tahu tempat tu kena najis, tapi tak ada dah, jirim najis sudah tidak ada, sifat najis pun tidak ada. Cuma kita nak buat contoh tu lah najis hukmi. Dia kita belajar ni contoh penting. Kalau contoh tak dapat didatangkan, payah. Contoh tu penting untuk memahami. Hak biasa kita contohkan najis hukmi, air kencing yang kering. Air kencing yang kering. Air kencing yang kering ni kerana kepanasan matahari ataupun kerana lama. Kalau air kencing yang kering hak dalam rumah kita, bukan tak ada kena matahari pun, air kencing yang kering di lantai dalam rumah kita, air kencing, budak kencing, kita tahulah tempat tu dia kencing, tapi kita tak cara lagi, kita sibuk hal lain lagi, kita tak cara lagi, tertinggal, tapi tercam dah. Kita ingat sangatlah, situ budak tu kencing, dia kencing situ, padahal dia kencing situ, lama dah cara kering. Najis hukmi cuba tengok di tempat tu, air jirim memang sudah tidak ada, sebab jirim air kencing, zat air kencing sudah tidak ada, sudah kering. Tapi di tempat air kencing kering tu ada tak sifat? Sifat masih lagi ada. Itu tidak panggil najis hukmi. Sebab ada orang dia faham kitab mentah-mentah. Ada ni mentah, tak masuk ada ni, dia ambil mentah. Kalau mentah ni sakit perut tak? Ke bucik perut. Kalau makan mentah sakit perut, buncit perut. Kalau makan nasi mentah, hok nasi hok berasa beras lagi tu. Tahu kan gitu, makan nasi mentah ni, nasi hok kerak. Tahu kan gitu. Kalau zaman dulu hok jenis masak nasi dengan dapur biasa, jumpalah hok nasi mentah. Hok sekarang ni hok bubuh dalam tu, hok tu ambil tak je mentah tu. Tapi kalau makan nasi mentah sungguh kerak tu, sakit perut. Sakit perut ke? Ke tak sedap je dah, tak sakit perut dah. Jadi dia faham kitab mentah-mentah. Mana najis hukmi? Seperti air kencing yang kering. Maka air kencing yang kering dalam latar rumah dia tu, dia letak hukmi lalu dah. Disiram air, dia tak kosek tu. Sebab apa? Dah kita buat contoh air kencing yang kering. Air kencing yang kering, hak kering kerana lama, ia tak sama dengan kering dengan cahaya matahari. Kan tak ni? Kalau air kencing tu kering dengan cahaya matahari, contohnya di beranda rumah kita, budak kencing, kita tak cara lagi, tapi tempat tu kena kepanasan matahari, keringlah kerana kepanasan matahari. Nak kena kira lagi, sebab kepanasan matahari di tempat kita ni kepanasan yang sederhana, bukan kepanasan yang tinggi macam di tanah Arab. Maka kepanasan matahari yang sederhana
Memanglah akan kering air kencing, tak ada lah jirim air kencing, tetapi dia tidak menghilangkan sifat. Kepanasan matahari yang tinggi barulah dia boleh menghilangkan termasuk sifat. Ada ni. Jadi contoh air kencing yang kering tu betul, tapi kena tengok air kencing yang kering dalam keadaan yang macam mana. Bukan air kencing yang kering dalam rumah kita hanya kerana lama masa kita tak cara. Itu takkan jadi najis hukmi. Sebab sifat bau ataupun warna bakat pada bakat kan tempat air kencing kering dalam rumah kita tu, walaupun kering pun kita tahu tempat mana. Sebab dia ada warna dia. Tak payah sifat bau lah, sifat warna masih lagi ada. Bakat tempat tu, apa bakat tu? Bercorok tempat tu, tempat air kencing tu. Itu bukan najis hukmi, itu najis aini. Datangkan air, wajib kena hilangkan sifat. Tidak memada hanya lalu air atasnya jua. Tak memada. Kalau lalu air atasnya jua, maka sifat warna dan bau kencing tak akan hilang. Maka tempat tu tidak akan dihukumkan najis. Sebab itu bukan najis hukmi, itu najis aini. Jadi jangan ambil faham kitab mentah-mentah gitu. Macam mana kalau di tempat kita, kalau air kencing tu di tempat yang kena cahaya matahari memang kering, hilang sifat, hilang bau? Tak hilang. Sebab kepanasan matahari yang sederhana. Di tempat yang tidak ada matahari lama dia kering. Hak tempat yang kena cahaya matahari kering kerana kepanasan matahari. Sama ada kering kerana lama dibiarkan dalam rumah, sama ada kering kerana kena cahaya matahari, itu hanya asbab. Dalam rumah ke, di tempat yang kena cahaya matahari ke, kering, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pegangan. Dan tadi kata kering air kencing dalam rumah kerana lama, itu cerita asbab. Kering air kencing kerana kena matahari, cerita asbab. Pegangan tu tetap dah. Ada ni. Oh, kena sebut pegangan mana? Iyalah tak apalah. Ini cerita asbab dalam kitab Pekau. Bicara gitulah. Pegangan. Jadi kita nak contoh apa? Najis hukmi. Saya biasa buat contohnya najis yang tidak dibasuh. Najis yang hanya dilap sahaja. Sebab najis aini sama, hukmi sama, wajib membasuh. Membasuh dia kena ada jirim air. Dia kena ada titik-titik air. Baru dia panggil membasuh. Kalau tidak ada jirim air, hanya basah, dipanggil menyapu, lap. Sapu ataupun lap. Contoh mudah, kita bicara bab wuduk. Sebab wuduk ni ada dua. Satunya membasuh, satunya menyapu. Jadi syarat untuk sah wuduk adalah berlari air atas anggota wuduk yang dibasuh. Muka, dua tangan sampai ke siku, dua kaki. Wajib jarul ma' alal udwil maghsul. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Itu syarat dia. Satu laginya kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Dan sapu oleh kamu akan kepala kamu. Quran kata sapu. Hak muka, tangan, kaki, faghsilu wujuhakum. Maka basuh oleh kamu akan muka-muka kamu. Itu Quran perintah basuh. Kepala, Quran perintah sapu. Apa beza basuh dengan sapu? Basuh ada jirim air, ada titik air. Sapu tidak ada jirim air. Kita selam tangan kita dalam kolok, kita pun angkat tangan kita. Tangan kita ni ada air, tapi di tangan kita tidak ada titik air, hanya basah saja. Ini dipanggil sapu.
Ni dok pasal-pasal digambar air kolos cekok, digi ubuh atas kepala dia. Tu basuh bukan sapu. Ada mana tengok? Dia kolos lah kolos. Kolos mudah nak sapu kepala. Dia ambil air, dia ambil apa? Cekok segenggam. Lah, dia ambil air segenggam, digi siram atas kepala dia. Oh, kenapalah dia nak basuh? Kepala Quran perintah sapu. Walaupun mazhab Syafi'i kalau basuh tidak makruh, harus saja, tapi tetap afdal sapu. Biasa kadang-kadang orang berwuduk ni kan, dia berwuduk selepas mandi. Dia basuh muka dengan air pahit, air wayar getah tu. Dia basuh tangan, atas kepala tu dia ambil wayar getah, dia siram atas kepala gitu je. Dah dia mandi tu baru basuh. Dia siram atas kepala. Itu basuh ke sapu? Itu basuh. Tapi mazhab Syafi'i tidak dimakruhkan. Tapi tidak aula, tidak afdal. Yang aula, yang afdal sapu. Sebab itu Quran sebut. Bukan ada pandangan ulama yang lain mengatakan makruh kalau basuh. Bahkan ada pandangan ulama yang mengatakan kalau basuh kepala tidak sah wuduk. Tapi itu bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi jangan buat lagi tu. Jangan basuhlah kepala tu sapu. Cuma nak faham apa disapu. Ni. Selam tangan dalam kolam, tak ada air, tapi basuh. Ini dipanggil sapu. Ada ni. Jadi najis basuh, bukan sapu. Tiba-tiba dia sapu, dia lap. Dia ambil kain yang basuh, dia perah, dia pun lap. Dia pun lap berulang-ulang, ditukar penjuru kain tu. Tak ada apa sekali dah situ. Bau pun tidak ada, warna pun tidak ada, rasa pun tidak ada. Itu dipanggil najis hukmi, kerana belum dibasuh. Ada? Dah tak ada dah kan dia punya sifat. Betul, habis dah sifat. Licin dah tempat tu nya. Kalau cek DNA pun tak ada dah. Kena DNA najis. DNA najis pun tak ada dah tempat tu. Dah lantai tu, lantai mozaik. Licin lantai tu. Dia lap pula dengan kain yang basah, yang tidak ada jirim air. Hanya kain yang dia perah. Hanya kain lembab sahaja. Dia lap, dia tukar penjuru kain, dia pusing, dia lap, dia pusing, dia lap. Ada tak sifat najis dia? Tidak ada sekali habuk dah. Tu. Suci ke? Basuh ke belum? Tak basuh. Hanya lap. Tak suci, najis lagi. Najis apa tak ada dah sifat? Najis hukmi. Najis pada hukum. Itulah contoh dia. Ataupun najis hukmi ni, dia basuh najis tak kena kaifiah. Dia air satu baldi, tak sampai 2 kolok. Seluar yang yakin najis, seluar yang yakin kena air kencing. Faham tak ni? Yakin. Bukan syok. Syok tak ukur najis. Yakin. Sebab memang kita tadi, kita kencing tak puas, kita ada terkeluar sedikit lagi kencing kita. Kenapa kencing siapa ke tak puas? Ini boleh berlaku. Kita terpaksa kencing di tempat yang sangat busuk. Terpaksalah. Tetap kena kencing. Sebab kita mana rasa nak kencing tu lama dah. Cari, jumpalah. Biasalah. Berhenti tepi surau ke berhenti. Allah buka dia punya tandas. Tak tahulah. Tapi terpaksa lah. Terpaksa. Tapi kencing macam mana? Kencing setakat. Alah, setakat Nabi selesai je. Istibrak. Tak ada Lepas tu Allah. Tak habis dah lah. Keluar semulai kencing. Yakin najis. Ini yakin. Tiba-tiba air, dibuat air dalam satu baldi. Seluar yang yakin najis didatangkan ke atas air. Air menjadi najis sebab air sedikit didatangi oleh najis. Air najis tu dia hilangkan sifat air kencing. Tapi air satu baldi tu air najis.
Tapi dia air najis tu tak ada sifat najis. Tapi hukumnya najis air. Dia pun dia gosok seluar tu, hilanglah sifat air kencing di seluar tu. Bau tak ada dah, warna tak ada dah. Dia perah seluar. Tak ada dah sifat najis di seluar tu. Tapi suci ke tidak? Tidak suci lah, sebab tak kena cara menyucikan najis. Air yang dialirkan, air yang didatang ke atas tempat najis. Sekarang najis yang didatangkan ke atas air yang sedikit. Itu tak kena cara menyucikan dia dalam mazhab Syafi'i lah ni. Ini cerita mazhab Syafi'i. Jadi di seluar yang basuh najis tak kena kaifiah tu, tidak dihukumkan suci, masih kekal najis. Najis apa? Sifat air kencing tak ada di seluar. Najis hukmi. Bukan najis hukmi di tempat air kencing asal ada sifat tu. Bukan satu seluar tu dihukumkan najis hukmi. Nak contoh najis hukmi ni, najis pada hukum. Kan? Hak ni saya sebut berulang kali dah. Sebagai contoh lah, sebagai contoh.